Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat menyambung pengajian kita dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita dah masuk dalam perbahasan kita berkaitan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Al-Wahhab. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi huraian kita berkaitan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Apakah yang dimaksudkan dengan nama Allah Al-Wahhab? Pada minggu lepas kita dah masuk sampai muka surat 194. Jadi kita dah masuk pada ayat surah Sad, ayat 35, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia meminta kepada Allah untuk memberikan kepadanya pemerintahan yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun selepasnya. Yang mana dalam kuasa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam itu, dia mempunyai kuasa, dia mempunyai autoriti untuk memberikan arahan kepada angin, kepada jin, kepada syaitan dan semisalnya. Dan autoriti itu tidak ada diberikan kepada pemerintah-pemerintah selepas itu. Sebab tu kita baca Nabi SAW jadi pemerintah, tak ada pun Nabi SAW suruh angin ke, suruh jin ke, suruh syaitan ke dan semisalnya. Sebab itu adalah benda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam di atas permintaannya sendiri. Kemudian kita masuk tentang Allah menyebutkan di antara pemberian-pemberiannya adalah nikmat yang diberikan ke atas seorang hamba dalam mempunyai isteri yang salihah dan keturunan yang baik, yang mana ia menyejukkan mata para hambanya. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Sad ayat 43, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna, dan kami telah memberikan anugerah kepadanya dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat daripada kami. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan tentang kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub yang sakit, lalu di atas kesabaran dia menghadapi kesakitan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan satu nikmat kepadanya, iaitu dalam bentuk keluarga dia. Jadi Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan Allah kurniakan wa wahabna lahu ahlahu. Allah kami telah kurniakan kepadanya keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum, dengan sekali ganda ramainya, rahmatan minna, sebagai rahmat daripada kami, iaitu di atas kesabarannya, di atas istiqamahnya dia, di atas kembalinya dia, tunduknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wa zikra li ulil albab. Perkara ni Allah Subhanahu wa taala kata, cerita tentang Allah bagi kat Nabi Ayub ini keluarga, zuriat sebagai rahmat daripada Allah. Wa zikra li ulil albab, ia sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna. Kata Ibn Katsir rahimahullah, kisah Nabi Ayub ini
dia merupakan satu pengajaran kepada orang yang mempunyai akal, yang berakal, untuk mereka mengetahui bahawa natijah daripada kesabaran itu adalah jalan keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Natijah daripada kesabaran, bila seseorang tu dia menghadapi kesusahan dan dia bersabar, maka natijahnya dia akan diberikan kemudahan. Dia diberikan penyelesaian di atas masalah yang dia hadapi. Dia akan diberikan kerehatan daripada apa segala kesusahan yang dia terpaksa tepuhi. Dan itulah yang berlaku kepada Nabi Ayub alaihissalam. Allah kurniakan kepadanya zuriat, ahli keluarga sebagai rahmat daripada Allah, sebagai balasan di atas kesabaran yang beliau tunjukkan dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat nanti selepas ni, ayat-ayat yang Allah Subhanahu, yang penulis bawakan, ayat-ayat Al-Quran yang penulis bawakan, semuanya nak menunjukkan bahawa antara sifat Al-Wahhab Allah ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ahli keluarga yang baik, zuriat yang soleh, zuriat yang menjadi penyejuk mata kita. Kita lihat dalam surah Al-Furqan ayat 74, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang salah satu ciri sifat ibadur Rahman. Kita boleh revise baliklah tentang sifat ibadur Rahman. Dan dalam ayat ni, antara sifat ibadur Rahman adalah dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kepada mereka pasangan-pasangan dan anak-anak yang qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata. Kita nak tengok sikit tentang ibadur Rahman. Siapa orang ibadur Rahman ni? Ibadur Rahman ni kalau terjemah literal dia sebab ialah bermaksud hamba-hamba kepada Ar-Rahman. Kalau kita fikir secara logik, kita akan rasa semua manusia hamba kepada Allah, semua manusia hamba kepada Ar-Rahman. Lalu apa kelebihan mereka? Bila mereka itu diidafahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menunjukkan mereka ni adalah manusia-manusia istimewa. Ada keistimewaan, ada kedudukan mereka yang tinggi. Dia mula dengan ayat surah Al-Furqan ayat 63, kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba kepada Ar-Rahman ialah mereka yang berjalan di muka bumi dalam keadaan sopan, merendah diri. Dan apabila orang-orang, wa idza khatabahumul jahilun, kalau terjemah literal dia, apabila orang-orang bodoh menyapa mereka. Yang dimaksudkan sini orang-orang yang teruklah perangai, yang suka cari gaduh, orang yang orang kata perangai dia lawyer buruk, suka cari pasal lah, disebut jahil. Orang-orang yang tak beradab, orang-orang yang buruk perangai mereka. Apabila orang-orang yang buruk perangai ini menyapa orang-orang ini, qalu salama, mereka akan menjawab dengan salam, perkataan yang selamat. Ulama tafsir kata qalu salama ni ada dua maksud. Maksudnya mereka jawab dengan jawapan yang baik, ataupun mereka berlalu dan tinggalkan sahaja orang-orang yang macam ni, yang suka cari gaduh, cari pasal dengan kita. Jadi nak jadi ibadur Rahman, antaranya jangan layan orang yang suka cari gaduh. Kadang-kadang kita suka melayan, dah kita pun bergaduh dengan dia. Tips yang terbaik, kita sebut perkara yang baik, ataupun kalau tak ada benda-benda yang baik kita nak reply kat dia, kita diam, tinggalkan dia, biar dia sorang-sorang. Lepas tu ciri yang kedua ibadur Rahman, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka yang tekun mengerjakan ibadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri. Maksudnya mereka adalah ibadur Rahman, adalah orang yang pada waktu malam mereka melakukan qiyamul lail. Jadi kita kena usahalah untuk kita juga termasuk dalam kategori ibadur Rahman. Dan ibadur Rahman ini disebutkan mereka adalah hamba-hamba kepada Ar-Rahman. Walaupun mereka ini dinamakan sebagai hamba kepada Ar-Rahman, mereka bukanlah manusia yang tertipu dengan rahmat Allah.
yang sentiasa rasa tak apa, buat apa sahaja Allah akan rahmati mereka. Sebab dalam ayat ke-65 Allah cerita tentang ibadur rahman, wallazina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan mereka berdoa dengan berkata, Tuhan kami, palingkan kami daripada azab neraka Jahannam. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab seksa itu sangat mengerikan. Azab neraka itu sangat teruk. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat yang sangat teruk, sangat buruk tempat untuk jadikan tempat tinggal. Jadi ibadur rahman, mereka adalah orang yang takut kepada Allah. Mereka disebut ibadur rahman, mereka bererti mereka orang yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mengharapnya mereka kepada rahmat Allah tidaklah sampai kepada mereka tertipu, sampai mereka rasa mereka buat apa sahaja pun Allah Subhanahu Wa Taala akan rahmati mereka. Mereka minta Allah lindungi mereka daripada azab neraka. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan ibadur rahman ialah mereka yang apabila membelanjakan harta mereka, mereka tidak melampaui batas, tidak boros dan tidak juga kedekut. Sebaliknya, perbelanjaan mereka itu adalah antara boros dan kedekut, sederhana. Mereka keluarkan dengan cara yang patut, yang tidak memudaratkan keluarga mereka. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Mereka tak mensyirikkan Allah, mereka tak meminta bersama Allah Subhanahu Wa Taala. La yad'una ma'allah ilahan akhar. Mereka tidak berdoa bersama-sama dengan Allah Tuhan yang lain. Jadi di sini kita nampak maksud syirik apa? Bukan mereka tak sembah Allah. Allah sebut la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak berdoa, tidak menyeru kepada Allah dan bersama-sama dengannya Tuhan yang lain. Maksudnya mereka hanya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itulah maksud tauhid. Sebab kalau sekadar orang tu sembah Allah tapi dia masih lagi sembah perkara yang lain, berdoa kepada Allah tapi masih lagi berdoa kepada yang lain, maka itu belum tauhid lagi. Tauhid dia ikhlaskan, dia murnikan ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Dan ibadur rahman lah mereka ini tidak membunuh nyawa kecuali apa yang Allah haramkan, kecuali dengan hak. Maksud dengan hukum hakam Islam yang benarkan orang tu dibunuh. Wala yaznun, dan mereka tidaklah berzina. Wa man yaf'al zalika yalqa athama. Dan siapa yang buat perkara demikian, mereka akan mendapat balasan dosa. Dan tuan-tuan, panjang lagi lah cerita ibadur rahman ni. Kita nak masuk terus kepada ayat yang berkaitan topik kita, iaitu ayat yang ke-74. Surah Al-Furqan ayat 74, Allah kata ibadur rahman ni mereka berdoa pada Allah. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Dan mereka berdoa kepada Allah dengan berkata, Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan yang soleh, pasangan yang baik. Wa dzurriyyatina, kurniakan kepada kami pasangan dan zuriat yang menjadi penyejuk mata. Qurratu a'yun ni penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka berdoa pada Allah, jadikanlah kami ini sebagai ikutan, imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam doa ni, ibadur rahman dia minta ke Allah, hablana, kurniakan kepada kami. Sebab tu pengarang bawakan ayat ni dalam bab
nama Allah Al-Wahhab sebab dia gunakan perkataan hablana, kurniakan kepada kami. Allah Al-Wahhab yang maha memberi kurnia. Jadi nak dapatkan anak yang soleh, isteri yang baik, itu semua kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena doa. Kita kena doa. Yang belum kahwin, dia doa pada Allah diberikan pasangan yang baik. Kita yang dah ada pasangan, kita doa supaya dapat zuriat-zuriat yang baik. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyatakan kenapa disebutkan isteri atau pasangan yang baik dan anak-anak yang baik ini dengan nama Qurratu A'yun, penyejuk mata. Sebab masyarakat ketika itu, mereka bila mereka sebut sesuatu yang menyukarkan, mereka akan gambarkan dengan panas. Yang panas ni ialah sesuatu yang tak selesa untuk kita. Jadi penyejuk mata ni maksudnya bahagia, kita tengok, kita tenang, tak ada rasa marah-marah dan semisalnya. Sebab itu dalam tafsir Al-Baghawi dia kata, ini kerana orang Arab, mereka akan rasa terganggu dengan cuaca atau iklim yang panas, suasana yang panas. Tetapi mereka akan rasa senang, selesa dengan kesejukan. Dan jadi disebabkan itu, anak-anak dan pasangan yang soleh dipanggil dengan penyejuk mata. Kita tengok, kita rasa sedap, seronok, hidup dengan dia bahagia. Jadi anak-anak dan pasangan yang baik ini, siapa dia penyejuk mata ni? Iaitu orang-orang yang soleh, yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Al-Qurazi, Imam Al-Baghawi menukilkan, Imam Al-Qurazi berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih menyejukkan mata seorang beriman melebihi daripada dia melihat pasangannya dan anak-anaknya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut penyejuk mata ni, kena tengok maksud dia lah. Ada orang mungkin dia hidup dalam keadaan tak beragama, dia suka anak-anak dia buka aurat, tapi dia panas mata dia kau tengok anak dia solat. Itu salah lah maksud dia. Jadi penyejuk mata ni maksudnya seseorang tu dia seronok, dia tengok anak dia mentaati Allah, dia seronok. Dia tengok anak dia pergi masjid, seronok. Ni kalau dia tengok anak dia, apa pergi masjid ni? Buat apa pergi masjid? Maksud dia salah. Anak tu betul lah dia yang salah. Dia pula rasa panas bila tengok anak dia buat benda-benda baik. Contoh seorang suami, dia panas tengok isteri, apa ni pakai pakaian ni, tudung labuh ni, semua tutup aurat ni. Kita kan moden, zaman moden. Cuba pakai yang nampak cantik sikit. Cuba pakai gencu sikit. Nak pergi kena kahwin kan. Macam isteri dia pula yang nak kahwin. So isteri dia make up semua. Sedangkan isteri dia nak pakai sederhana, tak nak tabarruj, elok tutup aurat. Dia kata, ish, mata saya tak boleh dah tengok awak pakai macam ni, macam orang kampung. Bukan saya tak mampu nak beli make up untuk awak. Kalau suami dia macam tu, dia rasa panas tengok isteri dia nak cuba nak bergaya dengan cara yang patuh syariat, berpakaian yang patuh syariat. Tu tak termasuk ayat ni. Sebalik dia yang bermasalah. Jadi nak tengok diri kita ni bertakwa ke tidak, kita suka bila pasangan kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga seorang isteri, nak tahu macam mana diri dia, tengok dia. Macam mana kalau suami dia pergi masjid, dia seronok ke tak? Ke dia, abang ni asyik pergi masjid kan, elok solat kat rumah. Sebelum kahwin, duk doa, ya Allah bagilah pasangan yang soleh, bagilah pasangan yang soleh. Allah dah bagi, dia bising pula, asyik pergi masjid dia suami saya ni. Cuba solat kat rumah. Jadi disebutkan penyejuk mata ni merujuk pada orang beriman lah. Mereka bahagia bila lihat pasangan mereka, zuriat mereka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam tafsir Al-Baghawi dia nukilkan lagi, dia kata, ini mungkin perkataan orang-orang Arab dulu, dia kata, air mata ketika seseorang itu menangis kegembiraan, air mata tu sejuk. Adapun ketika dia menangis kesedihan, air mata tu akan terasa kepanasan ni. Wallahualam, saya tak pasti lah tuan-tuan. Nanti kau nangis gembira tu, cuba pegang air mata tu, betul ke sejuk ke panas kan? Atau tu cuma mungkin peribahasa bahasa Arab ke apa. Tapi itu yang mereka sebutkan dalam tafsir mereka. Kemudian dalam doa tersebut, orang-orang ibadur rahman ni, dia bukan sekadar minta Allah bagi kepada mereka pasangan solehah, soleh dan solehah, anak yang soleh dan solehah. Dan mereka juga bukan sekadar minta Allah jadikan mereka orang bertakwa. Mereka minta waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini
pemimpin, imam, ikutan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi menunjukkan orang-orang ibadur rahman dia berdoa bukan sekadar dia jadi baik. Bahkan dia berdoa agar Allah jadikan mereka ini contoh yang baik, ikutan yang baik kepada orang-orang lain. Jadi dalam doa ni nak menunjukkan bagaimana kita minta Allah Al-Wahhab kurniakan kepada kita bukan sekadar kita jadi orang baik. Kita jadi pendakwah, jadi orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Dalam masa sama kita juga berdoa pada Allah supaya kita ni tak jadi orang-orang yang menjadi contoh ikutan yang buruk kepada orang lain. Kalau kita jadi contoh ikutan yang baik kepada orang lain, alhamdulillah kita termasuklah dalam man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang ajak manusia, mandalla alal khair, siapa yang tunjuk pada manusia pada kebaikan, maka dia akan dapatlah pahala sebagaimana orang yang ikut dia tu. Tapi kalau kita jadi orang yang jadi ikutan dalam kejahatan, orang yang mengajak manusia ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap kali orang ikut kita, mereka buat dosa, kerana mereka ikut kita, maka kita berdosa juga dengan dosa yang mereka lakukan. Jadi dalam ayat ni menunjukkan bagaimana zuriat yang solehah dan hidayah daripada Allah supaya kita menjadi orang yang diikuti dalam kebaikan, itu juga merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat dalam surah Al-Anbiya 72. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah wa kullan ja'alna salihin. Dan Allah sebut, dan kami telah berikan, wa wahabna, wahaba, kami berikan, kami kurniakan, kami telah kurniakan kepada baginda, kepada beliau, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ishaq dan Yaqub sebagai satu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan sebagai orang yang soleh. Yang kisah Nabi Ibrahim ni kita dah baca pada minggu lepas lah. Kenapa dia mendapat, Allah menjadikan keturunan semua Nabi selepas Nabi Ibrahim daripada keturunan dia, sama ada daripada keturunan Nabi Ishaq ataupun daripada keturunan Nabi Ismail. Nabi SAW daripada keturunan Nabi Ismail, kerana di atas istiqamahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaum dia kepada tauhid. Kerana dalam dia mengajak manusia kepada tauhid, dia terpaksa melawan ahli keluarga dia sendiri. Dia terpaksa meninggalkan kaum dia kerana arahan Allah. Jadi Allah gantikan untuk dia keturunan dia menjadi para nabi. Jadi kita tak nak urai panjang sebab benda tu kita dah bincangkan pada minggu yang lalu. Kita lihat ayat yang seterusnya, surah Al-Anbiya ayat 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Maka kami memperkenankan doanya, kami menerima doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Jadi ni ayat ni tentang Nabi apa? Agak-agak ayat ni tentang Nabi apa? Sebab Allah sebut kami terima doa dia dan kami kurniakan kepada dia Yahya, Nabi Yahya. Siapa ayah pada Nabi Yahya? Zakaria. Jadi Allah tengah cerita tentang Nabi Zakaria, dia berdoa kepada Allah supaya dia diberikan zuriat. Lalu Allah kata, kami terima doa dia, kami mustajabkan doa dia dan kami berikan kepada Yahya, wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan isteri dia dapat mengandung. Sebab isteri Nabi Zakaria tak dapat mengandung. Kalau kita nak lihat tentang kisah ni, kita lihat pada ayat sebelumnya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-89. Tadi ayat 90 kan, dalam ayat ke-89 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria ketika dia merayu, dia menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkata, Tuhanku,
La tazarni farda, jangan kau biarkan aku sendirian. Maksud jangan biar aku ni tak ada anak, dan engkaulah sebaik-baik yang mewarisi. Lalu dalam ayat ke-90 Allah kata Allah perkenankan doa Nabi Zakaria. Elok kita tengok kisah Nabi Zakaria ni macam mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adab berdoa. Dan nak menunjukkan manusia ni, nanti malam ni kita tengok macam mana orang, sama ada dia dapat anak perempuan ke, anak lelaki ke, dapat dua-dua ke, atau tak ada anak, itu semua Allah punya kerja. Jadi kisah doa Nabi Zakaria nak dapatkan zuriat ni boleh tengok dalam surah Maryam daripada ayat 1 lagi. Ayat 1 Kaf Ha Ya Ain Sad. Lepas ayat yang kedua Allah SWT sebut Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Inilah cerita tentang rahmat, kurniaan rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Ketika Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Tuhannya nida'an khafiyya, dengan doa yang perlahan. Maksudnya antara adab berdoa, pada asalnya berdoa afdal kita berdoa secara perlahan, bukan menjerit-jerit dan semisalnya, bukan kuat-kuat. Dan dalam doa ini Nabi Zakaria sebut apa? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Allah kata, Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, inni wahanal azm. Al-azm ni tulang. Sesungguhnya tulang-tulangku dah menjadi semakin lemah. Ialah makin tua kan. Orang tua bila dia tulang, kalau dia aksiden ke apa, terjatuh ke tulang tu, bila dah patah nak sembuh makin susah, nak bersambung balik susah. Jadi dia kata inni wahanal azmu minni. Tulang-tulangku dah lemah. Washta'ala ar-ra'su shayba. Rambut aku, kepala aku ni dah putih beruban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi dia kata, dan aku wahai Tuhanku, lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tak pernah rasa hampa atau kecewa dengan permohonanku kepadamu. Walaupun sampai tua dia tak dapat anak lagi. Waktu dia baca doa ni lah. Jadi ini pengajaran kepada kita. Antara adab tadi, adab berdoa yang pertama tadi, doa yang perlahan. Yang kedua, jangan putus asa dalam berdoa. Sebab antara masalah kita ialah bila kita bersangka buruk dengan Allah, kita kata aku dah berdoa banyak kali. Dalam hadis sahih Nabi SAW sebut, Allah akan mustajabkan doa seorang selagi mana mereka tak tergesa-gesa. Para sahabat tanya, apa maksud tergesa-gesa dalam doa? Nabi SAW beritahu, iaitu mereka berdoa, lepas tu mereka cakap aku dah berdoa tapi Allah tak mustajabkan. Itulah manusia tergesa-gesa. Jadi Nabi Zakaria dia kata, tulang aku dah rapuh, rambut aku dah putih, tapi aku tak pernah rasa kesal, tak pernah rasa kecewa dengan doa yang aku minta ke Allah. Walaupun dia tak dapat lagi, dia belum dapat lagi apa yang dia nak. Lepas tu dia minta ke Allah, wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Kata dia mengadu ke Allah, dia kata aku rasa takut, aku rasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugasan agama lepas aku meninggal nanti. Dia risau sebab dia tak ada waris yang mungkin nak didik ahli keluarga dia. Wa kanat imraati aqira, dan isteriku pula adalah seorang yang mandul. Tapi dia tak putus asa. Kalau kita lah mungkin dah 60 tahun tak ada anak, nak ke doa Allah bagilah aku anak. Dah tua, tak payah ada anak, nak berpering kepala pula kan. Baik kalau 50 tahun dia pun dapat anak pula. Tapi Nabi Zakaria tak putus asa. Fahabli min ladunka waliya. Oleh itu kurniakanlah kepadaku dari sisimu seorang anak lelaki. Jadi dia doa pada Allah SWT.
yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Berikan kepadaku seorang anak lelaki yang mana dia layak mewarisiku dan juga mewarisi keluarga Nabi Yaqub. Dan dia bukan sekadar minta anak, dia kata waj'alhu rabbi radiyah. Dan Tuhanku, jadikanlah anakku itu, jadikanlah dia itu orang yang diredai, disukai. Lalu Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doa Nabi Zakaria. Allah kata, Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kami memberikan berita gembira kepada kamu, iaitu kami berikan kepada kamu seorang anak lelaki bernama Yahya, yang mana kami tak pernah jadikan sebelum itu seorang pun yang nama macam tu. Nabi Zakaria minta dan Allah jawab. Allah kata kami akan bagi. Tapi Nabi Zakaria pula terfikir, dia kata, Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Dia minta ke Allah anak, tapi bila Allah kata Allah akan bagi, dia pula terfikir, tapi ya Allah, macam mana aku nak ada anak? Wa kanat imraati aqira. Sebab isteri aku mandul. Dia minta, tapi ialah manusia, kita terfikir. Kita dah minta ke Allah, Allah bagi. Ya, kita mungkin Allah tak berinteraksi yang kita secara terus, tapi Nabi Allah bagi tahu kami akan bagi. Jadi dia kata, tapi isteri aku mandul. Sebab dia berfikir secara logik manusia. Wa qad balaghtu minal kibari itiya. Dan aku sendiri, dia kata, isteri aku mandul. Macam mana aku nak ada anak? Isteri aku mandul. Dan aku pun dah tua. Allah jawab kat dia, Qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah kata, hal tu mudah je bagi aku, kerana sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dahulu, sedangkan engkau ketika itu tak wujud pun. Engkau pada masa itu belum ada apa-apa pun. Jadi Allah jawab kat Nabi Zakaria, tak susah pun aku nak bagi anak. Walaupun kau dah tua, walaupun isteri kau mandul, Allah yang ciptakan. Jadi bila kita baca kisah Nabi Zakaria ni, sepatutnya dia menjadi petunjuk kepada semua manusia, khususnya umat Islam yang diuji dengan tak ada anak dan semisalnya, kena minta ke Allah dan jangan buat benda-benda khurafat. Saya baru-baru ni, beberapa bulan lalu ada baca satu berita macam mana ada sebahagian orang bila dia tak ada anak, dia akan pergi dekat satu pulau ke, adalah tempat tasik ke apa, mereka akan berendam kat situ. Lepas tu tersebarlah berita, ada ramai orang yang sebelum ni bertahun-tahun atau minta nak anak dan semisalnya, tak dapat-dapat, lepas berendam kat dalam tu, balik-balik je terus hamil isteri dia. Lepas tu orang tanya dah dia, okey, bila pergi? Minggu lepas. Dah cek doktor, berapa bulan kandungan? Sebulan. Maksudnya awak dah hamil sebelum pergi tempat tu. Tapi macam mana orang dia, kadang pemikiran dia sebab dia bawa balik dari tempat tu, dia kata, betul lah, lepas berendam dekat dalam ni terus hamil. Tapi sedangkan bila cek kandungan tu dah sebulan dua dah, maksudnya sebelum tu lagi. Jadi ramailah orang yang pergi, dan adalah yang kata, benda ni tak khurafat, tak apa, ni usaha. Yang penting kita intikad pada Allah. Nauzubillah min zalik. Benda tak ada kaitan. Apa kaitan berendam kat dalam sungai atau tasik tu dengan dapat anak? Bahkan sebahagian mereka tu tak dapat nak berfikir secara rasional. Mereka dah hamil dah sebenarnya sebelum sampai kat tempat tersebut pun. Sedangkan kalaulah kita baca kisah Nabi Zakaria, orang-orang yang diuji tak ada anak, perkara yang penting mereka kena buat ialah doa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab anak-anak tu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah bagi kurniaan dia kepada sesiapa yang dia kehendaki pada bila-bila masa yang dia nak. Ada orang dia diberitahu dia tak boleh hamil, tak akan dapat anak, tiba-tiba dapat. Ada orang yang bertahun-tahun kahwin, periksa dari segi perubatan dua-dua okey, tak ada masalah, tapi
tak ada anak juga. Ada orang disebabkan tak ada zuriat, mereka bercerai-berai. Yang si perempuan lepas cerai kahwin dengan lelaki lain, yang lelaki lepas cerai kahwin dengan perempuan lain, dua-dua dapat anak pula dengan pasangan yang baru. Sebab benda tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kurnia. Allah yang pilih siapa yang dia nak bagi anak, siapa yang dia tak nak bagi anak. Jadi kerja manusia ialah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa apa sahaja yang Allah putuskan untuk kita adalah yang terbaik. Allah bagi kurniaan kepada semua manusia, tetapi kurniaan Allah tu berbeza-beza. Ada orang dapat anak, ramai anak, ada orang sikit anak, ada orang dia banyak harta, ada orang sikit harta. Semua orang diberikan kurniaan dengan kurniaan yang berbeza-beza. Kita lihat ayat seterusnya, surah Sad ayat 30. Surah Sad ayat 30. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami telah kurniakan kepada Nabi Daud anaknya Nabi Sulaiman. Dan dialah sebaik-baik hamba, ni'mal 'abdu. Dialah sebaik-baik hamba yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh As-Sa'di, apabila Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat dalam Quran memuji Nabi Daud alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Taala memuji juga tentang anaknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Allah sebut kenapa Allah puji anak dia, sebab dia adalah anak yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia innahu awwab, dia sentiasa bertaubat kepada Allah. Jadi kita kena minta pada Allah SWT agar dikurniakan zuriat kita yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Kita jangan minta, ya Allah jangan bagi aku anak yang tak akan berdosa langsung. Mustahil. Anak yang tak akan buat perangai langsung, itu mustahil. Tapi kita nak anak kita jadi orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala keduduk, dalam segala situasi. Dia buat salah, lepas tu dia kembali pada Allah. Dia buat salah, dia tak tipu kita. Dia buat salah sesuatu, dia minta maaf. Dia kata dia betul dia buat salah dan dia minta maaf kat kita. Yang masalah bila anak kita kalau dia buat salah tapi dia tak mengaku, dia tak rasa benda tu salah, itu masalah. Jadi disebutkan di sini semua bentuk pemberian ini adalah milik Allah. Dialah yang memiliki keseluruhan alam semesta ini. Dialah yang mengaturnya seperti yang dia kehendaki. Jadi kita jangan mempertikaikan kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang ni dapat, kenapa aku tak dapat? Adakah kenapa kita rasa Allah tak adil kerana tak sama? Kenapa aku miskin sedangkan aku bekerja mungkin lebih bersungguh-sungguh daripada orang lain, tapi kenapa orang lain dapat, aku tak dapat? Kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia ada kuasa mutlak dia untuk menentukan siapa yang berhak dapat. Jadi kita lihat pada ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut lillahi mulkus samawati wal ard. Allah lah yang memiliki pemerintahan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa sahaja yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Dan dia mengurniakan kepada sesiapa yang dia kehendaki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan dia mengurniakan kepada sesiapa yang dia kehendaki anak lelaki. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Dan dia juga menjadikan pasangan pada anak-anak tu, ada anak lelaki dan perempuan. Pada orang yang dia kehendaki juga. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan dia juga menjadikan mandul bagi sesiapa yang dia kehendaki. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah dia maha mengetahui lagi maha berkuasa. Jadi ayat ini merupakan satu perkara yang sangat penting untuk diimani oleh manusia, bahawa
Jantina anak ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa pun anak yang kita dapat, lahir macam mana pun dia, kita mungkin mengharapkan anak perempuan, kita mungkin mengharapkan anak lelaki, tapi mungkin yang keluar ialah yang tak berdasarkan apa yang kita harapkan. Kita kena ingat jantina anak itu sendiri adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerja kita. Sebab itu bahaya juga kadang-kadang bila kita pergi jumpa doktor, periksa isteri kita, doktor scan. Lepas tu nampak anak lelaki atau anak perempuan. Contoh, ada seseorang tu anak dia semua perempuan. Dia mengharap sangat nak anak lelaki. Doktor scan, doktor kata ni nampak macam lelaki ni. Tiba-tiba bila keluar anak perempuan. Dia dah berharap sangat, mungkin dia dah beli dah baju bayi, semua baju budak-budak lelaki. Dah siap mainan-mainan lelaki dah. Tiba-tiba yang keluar perempuan. Sebab tu kau tanya saya lah, perlu ke kita tanya doktor anak ni lelaki ke perempuan? Tak salah lah tanya, tapi kalau saya rasa jangan tanya lah. Sebab takut kita berharap. Sebab bila doktor dah sahkan berdasarkan scan tu, nampak kita mungkin berharap perkara tersebut. Tiba-tiba yang keluar lain. Kesian kat anak kita bila kelahiran dia disambut dalam keadaan mungkin macam orang kata separuh hati. Orang tu yang mungkin dia nak harapkan anak perempuan sebab anak dia semua lelaki, dah nakal pula tu. Kan lelaki ke macam melompat panjat sana sini, kata kau dapat seorang anak perempuan bagus juga. Doktor scan kata perempuan. Tiba yang keluar lelaki. Kesian anak tu. Sebab ibu bapa dia sambut dia dengan separuh hati atau rasa kenapa anak lelaki. Kita kena ingat keimanan kita kepada Allah Al-Wahhab. Bila kita mengaji nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wahhab, kita memahami bahawa Allah yang kurniakan semua ni kat kita. Dia yang kurniakan anak lelaki, dia yang kurniakan anak perempuan. Dia yang berikan anak kepada kita seawal perkahwinan, dan dia juga yang beri pada mungkin dah lama kahwin baru dapat anak. Itu semua Allah Subhanahu Wa Taala punya kerja. Jadi bila kita faham tentang ni, Allah Al-Wahhab dia bagi kurniaan dia kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Dan kalau kita lihat dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala akhiri dengan innahu alimun qadir. Sesungguhnya dia maha mengetahui dan dia maha berkuasa. Lepas Allah sebut dia cipta apa yang dia nak, dia bagi anak lelaki pada siapa yang dia nak, dia bagi anak perempuan pada siapa dia nak, dia bagi anak yang berpasangan lelaki perempuan pada siapa dia nak, dia jadikan mandul pada siapa dia nak. Allah bagi tahu innahu alimun qadir. Dia maha mengetahui dan dia berkuasa. Para ulama tafsir sangat menitik beratkan bila sesuatu ayat itu diakhiri dengan nama Allah atau sifat Allah, mesti ada relevannya dengan cerita sebelum tu. Kenapa Allah sebut tentang Allah bagi anak jantina itu hak mutlak Allah tu, Allah akhiri dengan ayat dia maha mengetahui, nak menunjukkan dia yang lebih mengetahui hikmah dia. Dia yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba dia. Jadi bila kita hadapi perkara-perkara ni, kita tak dapat apa yang kita nak, kita kena tahu innahu alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, dia lagi tahu. Kita hanya nampak apa yang di hadapan kita. Dan banyak perkara yang akan berlaku di masa hadapan, kita tak tahu pun apa yang akan menimpa diri kita. Tapi Allah tahu. Jadi Allah putuskan apa yang terbaik untuk diri kita. Dan Allah Al-Qadir, dia yang maha berkuasa, dia mempunyai kuasa mutlak. Walaupun doktor dah kata seorang wanita tu dia tak boleh dah beranak, tak boleh dah lahirkan anak. Walaupun secara logik macam kisah Nabi Zakaria tadi, aku dah tua, dah lemah, isteri aku pun mandul, macam mana aku nak ada anak? Tapi Allah buktikan bagaimana kuasa dia yang mutlak. Mengurniakan anak ni memang kuasa mutlak dia, dan manusia tak boleh masuk campur. Jadi sebab itu kita kena faham perkara ni. Bila kita faham, maka kita akan terima apa sahaja yang Allah bagi kepada kita dengan keredaan. Disebutkan di sini. Dari sini menunjukkan bahawa keadaan seseorang anak dan kesalihannya adalah pemberian Allah dan nikmat daripadanya. Dia yang mengatur dan melakukan di alam semesta ini, dan tidak ada sekutu baginya. Semua perkara di tangannya, daripada yang pertama sampai yang terakhir. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi.
Jadi kita sebagai manusia, kita hanya buat kerja kita, kita usaha, tetapi kita serahkan natijah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah orang yang tak ada anak, mungkin dia pergi jumpa doktor, berubat dan semisalnya, selagi mana tak bercanggah dengan syarak, selagi mana dia tak buat benda-benda yang khurafat dan syirik, tak salah. Tapi dia kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan. Dia memberi kepada sesiapa yang dia kendaki dan dia menghalang daripada sesiapa yang dia kendaki. Tidak ada siapa yang dapat menghalang apa yang dia nak bagi, dan tidak ada siapa yang nak dapat beri apa yang dia halang. Sebab tu selepas solat, antara zikir yang maksur, kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada sesiapa yang dapat menghalang apa yang kau nak bagi. Wala mu'tiya lima mana'ata, dan tidak ada sesiapa dapat memberi apa yang kau halang. Kalau kita baca zikir-zikir dan doa-doa yang maksur ni, dia menzahirkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyerahan diri secara total kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dialah yang dapat memberikan keturunan kepada sesiapa sahaja yang dia kendaki daripada makhluknya, dan menghalangnya bagi sesiapa yang dia kendaki. Dan dia maha mengetahui lagi maha berkuasa. Jadi disebutkan di sini Allah meletakkan keadaan suami isteri ni dalam keadaan 4 jenis. Antaranya, ada yang Allah bagi anak perempuan, ada yang Allah bagi anak lelaki sahaja, ada yang Allah bagi kedua-duanya, dan ada yang Allah tak beri sama sekali. Barang siapa yang Allah berikan keturunan dan dia memuliakannya dengan menjadikan anak tersebut anak yang soleh, maka menjadi kewajipannya untuk memuji Allah di atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Jadi kita, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan nikmat iman dan Islam kepada kita, kita jangan mengulangi sifat-sifat jahiliah yang mana mereka tak suka bila dikurniakan anak perempuan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang perangai-perangai orang jahiliah ni. Tentang orang musyrikin, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa idza busyira ahaduhum bil unsa. Apabila salah seorang daripada mereka diberikan khabar dengan kelahiran anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Berubah muka dia, jadi gelap muka dia, jadi marah, dia tak suka. Bukan setakat itu, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia menyembunyikan dirinya daripada orang ramai disebabkan berita buruk yang sampai pada dia. Apa dia berita buruk? Sebab dapat anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Waktu dia menyorok tu, dia duduk fikir, adakah patut dia memelihara anak ini dengan menanggung kehinaan? Ala hunin, kehinaan. Am yadussuhu fit turab, nauzubillahi min zalik. Atau patutkah dia kuburkan sahaja anak ini di dalam tanah hidup-hidup? Itu yang berlaku dalam pemikiran orang jahiliah. Bila dapat berita lahir anak perempuan, berubah muka dia. Jadi kita orang beriman, kita tak nak jadi macam tu. Kita nak bila lahir anak kita, kita ucap Alhamdulillah, muka kita gembira, ceria. Tak nak jadi, aduh anak lelaki lagi, na'udzubillah min zalik, aduh anak perempuan lagi. Tak boleh macam tu. Kita orang beriman tak boleh macam tu. Jadi kita sambung huraian kita insya-Allah selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى على محمد وعلى آله اللهم ربنا فيما أوتيت الصلاة القائمة آتي محمد وسيلة الفضيلة ورسول محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung huraian kita. Jadi disebutkan di sini, maka kewajipan seseorang bila dia dapat anak yang soleh dan semisalnya ialah memuji Allah atas keutamaan dan kenikmatan yang diberikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang nabinya iaitu Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya surah Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahillazi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim sebut segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepadaku 'alal kibar, ketika usiaku tua, di hari tuaku ini, Ismail dan Ishaq. Yang telah mengurniakan kepadaku dua orang anak ni, Ismail dan Ishaq, ketika dia tua. Inna Rabbi la sami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar permintaan, memperkenankan doa. Jadi bila kita faham bahawa itu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat nikmat tersebut, maka kita kena ucapkan alhamdulillah. Disebutkan di sini, pujian kepada Allah itu sendiri adalah pemberian daripada Allah yang memerlukan kepada pujian yang lain. Kita dapat satu nikmat, kita dapat anak yang soleh, kita dapat isteri yang solehah, dapat suami yang soleh, dapat pelbagai nikmat yang lain Allah bagi, dapat harta yang banyak dan benda-benda lain. Itu nikmat. Dan kita sambut nikmat itu dengan kita ucap alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan alhamdulillah itu sendiri adalah nikmat. Bukan semua orang bila dapat nikmat dia ucap alhamdulillah. Jadi bila seseorang tu dapat satu kurniaan daripada Allah, dia sambut dengan ucapan alhamdulillah, maka dia dah dapat nikmat yang kedua, iaitu taufik yang Allah bagi pada dia untuk dia ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah bagi kat dia. Apa maksud ucapan alhamdulillah ni? Kita sebut alhamdulillah biasa kan. Syekh Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman nyatakan alhamdulillah ini adalah pujian yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas sifat kesempurnaannya dan perbuatan-perbuatannya yang berlegar di antara al-fadl wal adl, antara lebih dan adil. Apa maksud fadl? Bila Allah kurniakan kepada kita sesuatu, Allah selalu bagi lebih. Kita buat satu amal sikit tapi Allah bagi pahala banyak, berganda-ganda. Kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu yang mana amalan yang kita buat tu dilipat kali gandakan. Dan secara umum memang semua amal kebaikan kita akan dilipat kali gandakan. Dan adil. Jadi perbuatan Allah ni sama ada Allah bagi lebih ataupun Allah bagi dengan keadilan. Bila Allah nak hukum manusia di atas dosanya hanya semisal dengan kejahatan yang dia buat je. Allah tak lipat kali gandakan dosa dia. Sebab tu
Dalam bagi kebaikan, Allah akan bagi dalam bentuk yang lebih. Tapi bila Allah hukum manusia, Allah hukum dengan penuh keadilan. Sebab tu Syekh Sa'di kata, ucapan Alhamdulillah adalah pujian kepada Allah yang memiliki sifat kesempurnaan, yang mana perbuatan Allah berlega antara Allah bagi lebih ataupun Allah bersifat adil. Dan kalau kita lihat daripada dalam sebuah hadis dalam riwayat Ibnu Majah, hadis hasan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menyatakan Nabi SAW sebut, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan, tidaklah Allah bagi satu nikmat kepada seorang hamba. Faqala alhamdulillah, lalu hamba itu ucap alhamdulillah. Illa kana allazi a'tahu afdala mimma akhadha. Taklah seorang hamba dapat satu nikmat lalu dia ucap alhamdulillah, melainkan apa yang diberikan kepada Allah, iaitu ucapan alhamdulillah itu lebih afdal daripada nikmat yang dia dapat. Seseorang dapat satu nikmat, dia ucap alhamdulillah. Kata Nabi SAW, ucapan alhamdulillah itu lebih besar nikmat itu. Nikmat dapat ucap alhamdulillah tu lebih besar daripada nikmat yang dia dapat sebelumnya. Apa maksud dia? Imam Al-Qurtubi menguraikan bahawa ini kerana ilham yang Allah berikan kepada dia untuk dia ucapkan alhamdulillah bila dapat satu nikmat, itu sendiri adalah sebesar-besar nikmat yang ada di dunia ini. Kita dapat ucap alhamdulillah bila dapat sesuatu yang kita kendaki, nikmat daripada Allah. Kata Imam Qurtubi, itulah sebesar-besar nikmat yang ada di dunia. Kerana pahala ucapan alhamdulillah itu tidak akan hilang. Manakala nikmat dunia yang kita dapat tadi, yang menjadi penyebab kita ucap alhamdulillah itu, dia tidak akan kekal selama-lamanya. Jadi bila kita dapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena mulakan dengan ucap alhamdulillah. Puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitabnya Asy-Syukur daripada Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dia berkata, tidaklah seorang hamba berkata alhamdulillah kecuali dia telah mendapatkan kenikmatan dengan ucapan alhamdulillah itu tadi, macam kita sebutkan. Lalu apakah balasan hamba terhadap nikmat tersebut? Balasannya adalah dia mengucapkan alhamdulillah, maka datang nikmat yang lain yang tidak akan pernah habis nikmat daripada Allah. Bila kita dapat satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ucap alhamdulillah, dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, Ibnu Majah di Hasan, kata Nabi SAW, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir ialah ucapan la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa ialah ucapan alhamdulillah. Kenapa ucapan alhamdulillah tu dikatakan doa? Imam Al-Mubarakfuri menghuraikan, sesungguhnya sesiapa yang memuji Allah, bila dapat nikmat dia puji Allah Subhanahu Wa Taala, pujian dia di atas nikmat itu bererti dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditambahkan nikmat tersebut. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah kata, jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah ke atas kamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi bila kita dapat satu nikmat dan kita ucap alhamdulillah, kita seolah-olah sedang minta kepada Allah supaya ditambah lagi nikmat kepada kita, ditambah lagi nikmat kepada kita. Oleh kerana itu Imam Asy-Syafi'i berkata, segala puji bagi Allah yang tidaklah seorang hamba dapat melaksanakan rasa syukur terhadap nikmatnya kecuali dengan nikmat yang baru yang mengharuskan dia atau memerlukan dia untuk terus mensyukurinya. Sebab tu syukur tak boleh berhenti. Kita dapat satu nikmat, kita ucap alhamdulillah. Lepas tu kita kena bersyukur juga pada Allah, sebab Allah bagi ilham kepada kita untuk ucap alhamdulillah. Jadi berterusan nikmat itu. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, yang diberkati dalamnya, sebagaimana yang dicintai dan diredai oleh Rabbnya, pujian yang tidak terputus dan tidak akan hilang. Apa yang dipuji oleh orang yang memuja, bagi Allah lah pujian sebagai rasa syukur, dan baginya juga kenikmatan yang merupakan keutamaan daripadanya. Wallahu alam. Jadi tamatlah huraian kita kepada nama Allah Al-Wahhab. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung huraian
nama Al-Fattah. Jadi sebelum kita bersurai, ada sebarang soalan? Muslimin ada soalan? Muslimah ada soalan? Jadi kalau tak ada, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika.